Oh, berjaya. Dan salam sejahtera. Sebelum nak start, kita nak check dulu. Kita dah start. Oh, ada new notification. Ada new notification. Dan salam sejahtera. Alright, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat hari Isnin, hari yang sangat-sangat uh, diberkati, hari yang pertama untuk minggu ini. Dan sebenarnya live ini saya nak test dengan saya punya new broadband services provided by Yes 4G, dan nampaknya kualitinya agak teruk sebab saya tengah tengok saya punya monitor kat situ. Baik, anyway, let's go to the topic. 3 kualiti pengamal OSH yang nak kena ada. Dan 3 kualiti ini sebenarnya dibagi adalah feedback daripada rakan-rakan sepejabat, daripada sekretari bos. Bila dia tengok kerja wang safety ni, dia perasan, dan kawan-kawan lain pun perasan orang safety ni ada tiga kualiti yang selalunya ada. Baik. Kualiti yang pertama ialah hati kering. Apa maksud hati kering? Hati kering tu bermaksud dia ni tak takut untuk tegur orang. Benda tu tak selamat, dan dia tak takut untuk mengatakan yang benda tu tak selamat, berbanding dengan rakan-rakan satu tempat kerja yang lain. Kenapa orang safety ada perangai-perangai macam tu? Yang pertama, sebab kita orang safety ni kita dah diajar supaya comply kepada undang-undang. That's number one. Dan kemudian yang kedua ialah kerana kita ni concern dengan keselamatan orang lain, keselamatan rakan-rakan kerja kat tempat kerja kita. Maka kita concern dengan keselamatan mereka. Lebih baik bergaduh, lebih baik kena marah daripada saya kena hantar awak pergi ke hospital. Lebih kurang macam itulah kita punya semangat kekeringan hati kita ni. Bagi tahu saya, setuju dengan hati kering? Hati mesti mau kering. Okey? Baik. Dan kemudian kualiti yang kedua ialah telinga kuali. Sekiranya anda pakai kuali yang ada telinga, 2 telinga dekat tepi tu, telinga tu berlubang. So maksudnya apa? Kita ni, orang komplain macam mana pun, orang marah macam mana pun, orang bagi feedback apa pun, kita tetap buat kerja kita. So apa yang masuk kat sini, dia just keluar balik, dia lalu je. So kita ni tak load kena komplain. So komplain macam mana? Sebab orang safety ni, kita ni kan suka stop work contohnya lah. Lepas kena marah, mana boleh stop work macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Tapi kita buat juga. Esoknya datang lagi, bang tu tak selamat tu, kena stop tu. Macam tu lah. So itu maksudnya telinga kuali. Dan kemudian kalau kat dalam meeting pun, kita selalu kena challenge kan. Dan dengan berkat daripada kualiti telinga kuali ni, apa kita buat? Cakap juga. Benda ni nak kena buat. Nak masuk, nak kena ada induction. Waalaikumsalam Tuan Ikhwan Hazman. Ya betul. Ada orang tegur saya, Rafiq Nordin tegur saya, dah lama tak FB live. Ya, saya dah lama tak FB live. So kita buatlah kali ni. Baik. So telinga kuali. Telinga kuali ni penting, terutama sekali dekat kalangan pengamal OSH muda. Sebab kalau baru bergaduh sikit, tapi dia dah take it personally, payah nak kerja.
Sebab kita pengamal OSH ni, kita ni membetulkan orang. Jadi bukannya semua orang suka nak dibetulkan. Especially bila cara kita yang baru start kerja ni, caranya biasanya kurang kena lah dengan orang-orang yang dah lama kerja ni. Datang-datang terus tegur, bang bahaya tu. Orang tu macam, aku kerja dah lama dengan safety line okey je, asal kau tiba-tiba ni kan bergaduh lah. So nanti kena dapat feedback, contohnya asal pula bahaya. Dia dah sentap. So kita kena ada kualiti telinga kuali ni untuk kita sukses dalam bidang OSH. Baik. Dan kemudian yang ketiga ialah muka tembok. Muka tembok. Muka tembok ni macam mana? Muka tembok ni maksudnya, saya suka sesi challenge dan sesi meeting. We are warrior. Ya. Tuan Ikhwan Azman dah buat summary, tapi saya nanti sampai kat situ. Waalaikumsalam Tuan Bustam. Baik, muka tembok. Muka tembok tu maksudnya macam mana? Muka tembok ni muka tak tahu malu. Bila kena tolak kat depan, nak kena buat presentation, dia buat je. Cakap lah, walaupun dia tak reti cakap English, tak pandai cakap English, dia belasah juga. Tak tahu cakap Korea, dia belasah juga. Itu namanya muka tembok. Dia tak ada masa nak, segan lah. Even datang kat saya kan, kalau ada macam kita suruh dia buat sesuatu, especially dekat depan, macam dekat dalam kelas lah, dalam kelas program-program kita, kalau ada orang safety ni, expectation saya very very high. Dia ni akan jadi orang yang tak segan untuk ke depan, untuk buat presentation, share dia punya knowledge, share dia punya cerita dengan the rest of the class. Kalau bila kita panggil orang ni malu-malu, terasa macam, seriously, awak ni safety practitioner, awak ni safety supervisor, awak ni SHO, seriously? Dia akan ada big question mark dekat situ. Sebab kita takut dia ni safety yang jadi-jadian. Maksudnya dia ambil gaji je tapi kerjanya tak buat. So, itu adalah kualiti muka tembok. So, kita gunakan yang apa yang Tuan Ikhwan Hazman katakan tu. Sebenarnya ini semua adalah kualiti-kualiti satu golongan dipanggil pejuang. Pejuang ni tuan-tuan, dia ni memperjuangkan satu niat yang baik, satu nilai yang baik supaya semua orang menerimanya. Yang mana nilai itu akan membawa perubahan dan bukannya semua orang bersedia untuk berubah. That's the challenge. So kita nak berjumpa dengan challenge, kita kena hati kena kering, telinga kena kuali, muka kena tembok. 3 ni. First time lutut lemah longlai. Dan saya nak beritahu yang ianya okey untuk komplain selepas satu hari yang tough. Ianya okey. Sebab kerja kita memang tough, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Usahlah pretend untuk jadi tough selama-lamanya. Akui yang kita ni, even saya pun, ada setengah orang tu dia akan hit kita punya soft spot. Kita manusia ni, kita ada soft spot. Even Tuan Ikhwan Hazman pun dia ada soft spot dia. Dia kalau benda-benda lain dia dah biasa hadap tu, dia okey je. Tapi kadang-kadang dia ada benda-benda kecil ni kan. Buatkan darah kita naik. So, itulah gunanya kita berkomuniti, kita berkawan, bernetwork kan. Kita ngeteh, itulah gunanya. So, ceritanya, nak beremosi boleh, tak boleh lama-lama. Boleh, tapi tak boleh lama-lama. Decide lah berapa lama nak marah. 1 hari, 2 hari. Jangan sampai 2 minggu. Kalau dah 2 minggu tu namanya mental illness. Kalau dah sampai tak boleh nak tidur sebab asyik terbayang muka orang tu je, antara 2.
Nombor 1, berhenti kerja. Nombor 2, cari saya. Saya boleh bantu bab mental illness ni. Okay? Ya, langgar je lama-lama dah biasa. Betul? Tak ada masa untuk segan-segan ni. Kena jalan. Kena jalan. Benda yang nak kena buat, kena buat. Ceritanya kita pun nak buka telinga kita dengan feedback mereka, ya. Usah terlalu tegas sampai kita tak beri ruang untuk mendengar apa yang mereka nak katakan. Okay? Sebab saya percaya kita ke depan tetap ke depan, pada masa yang sama kita tarik dengan mendengar apa yang mereka nak katakan. Sekiranya relevan, kita accept. Sekiranya tidak, ikutlah kata saya. Right? Baik, so terima kasih sudi join saya dalam sesi short session ni. Saya tengah plan semula macam mana nak live dengan lebih kerap, mungkin pada waktu malam sekali. Okay. Dan semoga anda semua dilindungi daripada COVID-19. Jumpa lagi dalam sesi yang lain. Tomak Ninah and be safe. Azahan Safety Man.